saya teringat ada satu hadis sahih Datuk. Nabi memuji Rom. Walaupun Rom ini sebuah negara Kristian, Nabi bukannya mengiktiraf Kristian, tetapi the good governance yang ditampilkan oleh kerajaan Kristian. Dan kita kadang-kadang selalu kata bila berlaku masalah, kita salahkan rakyat. Kita lupa, ulama kata an-nasu ala dini mulukihim, manusia ni dia ikut cara hidup pemimpinnya. Jadi perpecahan satu hal dan soal tanggungjawab pemimpin itu sendiri. Pandangan Datuk? Okey, saya suka yang perkataan akhir tadi, tanggungjawab pemimpin itu sendiri. Jadi yang saya rasa lah di negara kita ni, kalau kita lihat ya, berbanding dengan negara-negara di Eropah misalnya, saya bukan nak menidakkan negara kita ni dengan memuji negara Eropah, tidak ya. Penggunaan akal ni, pemikiran kita ni, bahkan disebutkan la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak menggunakan akal, kan ya. Tetapi dalam soal yang begini, para penonton yang saya muliakan sekalian ya, semua orang mulai malam ini kena balik kepada kekuatan akliyah dia, menggunakan akal dia. Dan akal ini diberikan kepada semua orang. Nelayan ada akal, petani ada akal, orang bandar ada akal, orang luar bandar ada akal. Maknanya kita menggunakan akal kita untuk tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membina diri kita, membina keluarga kita, membina masyarakat kita, negara kita dan akhirnya umat sejagatnya. Tapi yang saya nak sebutkan pengusi ya, tentang kepimpinan ini, kita dapati ya, ini satu benda yang terdapat di hadapan kita dan benda ni betul-betul begitu terang ya. Bagaimana dalam PRU ke-13 yang baru-baru ni, misalnya kita tengok ada beberapa negeri yang sudah tidak dapat dipertahankan. Kerajaan yang ada yang lepas itu mempertahankan 2/3 daripadanya. Perak misalnya, Terengganu misalnya, Kedah misalnya, negeri ke-9 misalnya, dan ada 3 negeri pula yang sudah memang kekal kepada Pakatan Rakyat. Maknanya keseluruhannya kita lihat, saya nak pergi kepada peranan kepimpinan tadi. Keseluruhannya kita lihat bahawa dari segi congak-congak bilangan-bilangan kursi yang dibenangi menyebabkan kekuatan yang ada kepada orang Melayu Islam itu semakin kurang dan semakin kurang. Apalagi kalau kita tinjau di negeri-negeri. Padahal Islam ini agama dari segi konstitusi memang ada dia punya had dan tanggungjawab di peringkat federal, tetapi keseluruhannya adalah di peringkat negeri. Dan kita lihat negeri-negeri kebanyakannya sudah hilang kekuasaan daripada katakanlah Barisan Nasional begitu ya. Tetapi apa yang saya nak sebutkan ya, pengalaman saya sebagai exco Kerajaan Negeri Selangor yang menjaga hal ehwal Islam, saya merasakan agak sukar bila ada teman-teman yang sama parti dengan saya, yang juga berlainan parti dengan saya dalam satu gagasan itu tidak dapat mempertahankan bersama-sama memperjuangkan. Saya faham kenapa misalnya DAP tidak dapat bersama, maka PKR tidak ada bersama, tetapi saya kurang faham misalnya kenapa PAS tidak dapat bersama atas beberapa perkara yang sebenarnya menjadi tulang belakang kepada perjuangan parti itu sendiri. Saya nak pergi tadi yang akhirnya menjawab soalan pengurusi tadi ya, kalau saya boleh jawablah. Silakan tentang pimpinan tadi ya. Jadi maksudnya pimpinan yang ada ni paling tidak ni jangan lari langsung daripada paksi negara kita ni. Paksi negara kita ni saya ambil dalam pendekatan orang banyak ialah IMR, Islam, Melayu dan Institusi Raja sebagaimana yang tercatat termaktub dalam perlembagaan kita. Yang ini sebahagian daripada tonggak komponen-komponen penting dalam perlembagaan itu yang orang-orang yang merangka perlembagaan itu mengharapkan agar apa yang tercatat yang termaktub dalam perlembagaan itu menjadi rangka-rangka yang akan digunakan untuk menjamin keutuhan masyarakat. Tetapi kita lihat keputusan PRU yang ke-13 ini kita dapati bahkan memang sudah ada yang kita baca, yang kita beritahu dan sebagainya. Kalau misalnya sebuah parti itu dapat bergerak, dapat menakluki semuanya, apa dia nak katakan? Malaysia nak dijadikan negara sekular misalnya. Ini satu benda yang saya rasa yang tidak dapat diterima, dan pemimpin-pemimpin yang terutamanya pemimpin Melayu Islam harus ke depan mempertahankan dalam apa keadaan pun peruntukan perlembagaan Islam ialah agama persekutuan, agama-agama lain boleh diamalkan dengan sebebas-bebasnya. Saya rasa itu satu perkara yang mesti dipertahankan. Dan akhirnya Tuan Pengerusi tentang pimpinan-pimpinan ni, kita mesti mempunyai pimpinan-pimpinan yang mempunyai moral karakter yang tidak dapat dipersoalkan lagi. Selain daripada itu, saya ingat tidak lain dan tidak bukan kepimpinan kita yang ada ni harus
mencatatkan untuk masa depan rakyat Malaysia yang 27 juta ini, yang sebahagiannya 65% adalah orang Islam, harus hidup, harus berkembang, bukan saja berkembang kepada dirinya, tetapi dalam hidupnya memperkembang, mengagungkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tugas, inilah tanggungjawab saya, tanggungjawab pengurusi, tanggungjawab profesor dan tanggungjawab seluruh para penonton yang sedang mengikuti siaran ini, agar kita insya-Allah balik kepada tugas asal khalifah Allah, tidak lain tidak tahu memakmurkan bumi Allah dan mencipta kebaikan kepada umat yang ada dalam dunia ini. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut.